berkenaan dengan 2 rakaat solat tahiyatul masjid, antaranya kubur dan mimbar, ya, perbahasan berkenaan dengan ziarah Masjid Nabawi. Bila sudah selesai dan anda sudah menghampiri kuburnya yang mulia itu, jangan sekali-kali anda terburu-buru menyerbu ke kuburnya, dan jangan sekali-kali anda berpaut di jendela-jendelanya atau menyapu dan meraba-raba dengan tangan seperti yang dilakukan oleh banyak kalangan yang jahil. Kerana perbuatan itu adalah bid'ah yang disyaki menjadi haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Puan Hajah Salwa selaku Ketua Biro Muslimat, ya. Alhamdulillah bermula pentadbiran baru, kan? Masjid Al-Falah dah semua masjid, ya? Baru semua. Dan baru saja jumpa dengan Tan Sri Pengurusi 2 minggu lepas, insyaAllah. Kitab kita ni tinggal di helaian-helaian terakhir, kan? Muka surat berapa? 718, ya. Muka surat 718. Depan lagi rasanya. Depan lagi. Dah penutup dah. Ya. 730 dah. Ya 730. Ya, pasalnya. Hari tu tak sempat nak habiskan sikit lagi, ya. InsyaAllah. Dan mungkin juga saya InsyaAllah diberi peluang meneruskan lagi kuliah kita ni. Saya mungkin akan guna kitab Indahnya Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab tu terbitan Intim Publishing pada saya cukup sesuai dengan dengan situasi semasa sekarang ni yang memerlukan gandingan akhlak, ya. Dan yang menariknya, kitab itu dia memetik hadis-hadis asas daripada kitab Bukhari dan Muslim, dan diekstrak daripada Bukhari dan Muslim itu kepada 23 bentuk akhlak Rasulullah SAW, ya. Itu sebenarnya sebahagian daripada sirah yang kita sepatutnya utamakan dan sanjung tinggi sangat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut salah satu daripada maqasid ataupun objektif pengutusan Nabi Muhammad SAW ni ialah wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Siapa yang tafsir ayat ini, dia akan menemui satu perbahasan yang panjang pasal akhlak itu sendiri. Kenapa Allah Ta'ala sebut wa innaka la'ala, sesungguhnya engkau ini wahai Muhammad. La tu, lam ni huruf lam yang disambung dengan kalimah lain, ya, dan disusuli pula dengan dimulai pula dengan huruf inna tu, dia bermaksud sumpah berganda, ya. Contoh la umri fi biladi haza, itu antara sajak Arab yang pernah terlintas dari kepala saya lah, kan. Demi umurku dalam negeri ini. La di situ, lam tu maknanya demi. Jadi apabila sudah dimasukkan inna, ya, kemudian tambah lagi lam di lepas itu. Kalau siapa buka surah, cuba buka surah Al-Munafikun. Teringat dalam surah ni. Surah Al-Munafikun, surah yang ke berapa? Surah yang ke juzuk 63. Surah Al-Munafikun. Cuba tengok, ya. Okey. Cuba tengok ayat pertama. Iza ja'akal munafiquna qalu, ya, nashhadu innaka la rasulullah. Okey. Cuba kita mengucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. An di situ, an la, kan? Jadi Allah, kan? An di situ sudah huruf sumpah sebenarnya. Sesungguhnya tiada Tuhan melainkan engkau. Kan? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna tu bila disebut di tengah dia jadi anna. Disebut di permulaan dia sebut inna. Siapa belajar nahwu dia tahulah, kan? Anna samalah dengan inna. Jadi inna Muhammadan dengan
anna Muhammadan. Sama. Jadi tengok dia disebut di awal maka dia jadi inna. Kalau disebut di tengah dia jadi anna. Jadi orang munafik ni dia nak tunjuk dia ni ikhlas dengan Nabi Muhammad SAW, dia tambah dalam syahadah dia. Dia tambah dalam syahadah dia huruf lam sebelum rasul. Tengok dalam ayat tu, innaka tu maknanya inna Muhammadan, ya, la Rasulullah. Sedangkan kita mengucap syahadah tak ada pun lam tu. Kita cukup dengan menyebut asyhadu alla dan wa asyhadu anna. Okey, kalau tak ada asyhadu tu maka anna tu jadi inna. Boleh faham tak? Jadi okey, jadi nak bagi faham ayat ni lah, ya. Jadi dia pergi sebut innaka ataupun inna Muhammadan la Rasulullah. Kenapa dia pergi tambah? Orang pembohong ni dia cakap tambah. Saya datang ni demi untuk awak ni, kata dia, kan. Kalau tidak saya tak datang. Kan. Sungguh saya datang ni demi untuk awak. Kata, kan. Bohong lah tu. Bohong lah tu, kan. Kalau orang ikhlas, dia cukup dengan kata datang ni kerana awak lah ni, nak meraihkan awak. Cukup. Kan? Dia tak perlu dia tambah-tambah dah. Itu psikologi yang Tuhan ajar dalam ayat ni. Psikologi orang berbohong memang dia akan menambah cakap. Jadi tak pasal-pasal dia tambah huruf lam dekat situ. Nampak, ya? Maknanya demi aku bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu benar-benar Rasulullah. Siapa suruh kita tambah lam, kan? Allah tak suruh. Tengok Allah jawab dekat dia apa? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Allah lebih tahu bahawa kamu ni Muhammad ini sebenar-benarnya rasulnya, kan. Ya. Kemudian Allah jawab sindir kepada orang munafikin itu, wallahu yashhadu. Allah pula mengucap syahadah. Gitu. Makna Allah naik saksi, ya. Maknanya ini ayat perli ni, ya. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu la kazibun. Allah guna balik ayat dia, bedal balik dia. Itulah peranan huruf lam dekat situ. Okey. Jadi, ya. Jadi maknanya bila dia berdusta, Allah pun balas perlian dia tu dengan cara macam tu. Baik. Dalam ayat yang saya sebutkan tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Demi sesungguhnya wahai Muhammad, kamu ini berada di atas akhlak yang agung. Akhlak tu dah agung. Muhammad ini berada di atas pada akhlak yang agung. Maknanya maksimum punya pujian dan juga perakuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kenapa terjadinya pergaduhan, pembunuhan, percakaran, peperangan dan sebagainya, tidak lain tak bukan kerana hilangnya nilai akhlak. Kerana hilangnya nilai akhlak. Maka sebab itu pada saya, kita dah baca Rahiqul Makhtum, kita dah baca kitab Fiqh Sirah ni, dan kita fokuskan pula kepada isu akhlak dalam hidup Rasulullah SAW. Ya, jadi buku tu terbitan Intim Publishing. Ya, Intim Publishing boleh carilah buku kulit tebal yang ada tu, dan dia ditulis oleh seorang orang Mesir, apa nama tak ingat dah, Al-Masri lah, ya, namanya Al-Masri. Jadi kita guna buku tu lah untuk siri akan datang insya-Allah, dan fokusnya adalah tentang isu akhlak daripada sirah Nabi SAW, dipetik pula daripada kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, di rumah saya tu ada semua 9 sunan, ada semua, tapi nak buka setahun sekali belum tentu, kan. Apatah lagi semua 9 sunan yang dalam almari kat rumah tu ada pula dalam handphone. Dalam handphone ni ada pula, kan. Ya. Jadi akhirnya pakai petik handphone je lah. Tu dia. Ni 9. Ya. Kita punya buat balik dulu. Ya, buat balik dulu bertong-tong. Naik kapal tu. Terkagum lagi masa tu, kan. Last kali ada dalam handphone 9 buah kitab ni, kan. Melanggan RM35 setahun saja. Cukup cepat untuk cari hadis dalam ni lah. Jadi sebab itu bila dah penulis kitab Indahnya Akhlak Rasulullah SAW itu, atau tajuk asalnya Mausu'atul Akhlaqi fi Rasulullah SAW fi Dawi Bukhari wa Muslim, ya. Maknanya dia ambil daripada Bukhari Muslim, buat keluar isu akhlak
sudah satu kemudahan untuk kita. Sebab kalau kita nak buka Bukhari Muslim, ya, daripada helai demi helai, alamat payahlah nak jumpa, ya. Gitu. Jumpa buku tu, ya buku tu. InsyaAllah buku tu lah yang akan saya gunakan, ya. Gitu. Berapa harga dia di Shopee? Berapa? Murah kan? 38. Campur dengan pos RM5, bolehlah 43 boleh hari kan? Beli je. Dia, ya. Jangan bebankan pihak masjid lagi. Pihak biru. Boleh juga. Dia pihak biru pun boleh mudahkan, ya kan? InsyaAllah. Itulah Kak Salwa, ya. Kita guna buku tu lah. Okey, kita habiskan sikit lagi. Berkenaan muka surat 730 kan? Okey. Berkenaan dengan 2 rakaat solat tahiyatul masjid, antaranya kubur dan mimbar, ya, perbahasan berkenaan dengan ziarah Masjid Nabawi. Bila sudah selesai dan anda sudah menghampiri kuburnya yang mulia itu, jangan sekali-kali anda terburu-buru menyerbu ke kuburnya, dan jangan sekali-kali anda berpaut di jendela-jendelanya atau menyapu dan meraba-raba dengan tangan seperti dilakukan oleh banyak kalangan yang jahil. Kerana perbuatan itu adalah bid'ah yang disyaki menjadi haram. Berdiri tegak sahaja agak jauh, lebih kurang 40 hasta, dengan memandang ke bawah ke arah tembok kubur itu yang letaknya di hadapan anda. Perasaan merendah diri hendaklah ada dengan memandang ke bawah, kerana berada di hadapan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dan keagungannya. Kemudian barulah beri salam kepada Rasulullah SAW dengan suara yang rendah dan iringilah ucapan. Jadi ini memang satu nasihat yang cukup berguna daripada almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam bab ziarah kubur Nabi, ya. Nak masuk raudhah tu tak sampai berembas-embas, ya dah, sampai bertumbuk-tumbuk, sampai menjerit-jerit, hilang nilai akhlak sebenarnya, ya. Itu isu satu hal. Dan orang yang kita nak ziarahi itu adalah sentiasa hidup, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga 2 sahabat besar baginda. Jadi sepatutnya datang dengan tertib, dengan tidak meraba-raba pagar tu tadi, siap ambil serban lagi, sapu lagi, contohnya kan, nak ambil barakah, itu tidak barakah, ya, bukan barakah namanya tu, ya. Kalau barakah yang tadi kita bertabarruk dengan tubuh badan Rasulullah SAW, pakaian Rasulullah, itu bab lain. Ini kalau bab pagar tu tak ada kaitan sama sekali. Jadi disiplinnya, berdirilah kata dia lebih kurang 40 hasta, ya, daripada kubur itu, dan tunduk, ya. Tunduk tadi sebab kuburnya di bawah satu, kan, kubur memang di bawah, dan bila kita tunduk melihat ke arah kubur itu secara tak langsung, ia juga sebenarnya memberikan ketundukan rasa hati kita kepada Allah Ta'ala. Itu kata dia. Dan sebutlah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, asyhadu innaka qad balaghta risalata rabbika wa nasahta li ummatika wa da'awta ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa 'abadta Allah hatta ataka al yaqina fa sallallahu alayka wa ala alika wa ashabika katsiran kama yuhibbu rabbina wa yarda, ya. Ini riwayat daripada siapa ni? Ada riwayat yang dia tak tulis ni. Doa ini sebenarnya doa yang terbaik daripada kita duk bawa doa-doa apa, sebenarnya ini adalah menandakan persaksian kita, perjanjian kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kita ni akan membawa balik amanat dia tadi. Maksudnya apa? Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksikan bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, dan aku bersaksi bahawa engkau, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, telah engkau sampaikan risalah Tuhanmu, dan telah engkau nasihatkan umatmu, dan telah engkau serukan kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dan telah engkau perhambakan dirimu kepada Allah hingga tibanya yakin kepadanya. Maka selawat, yakni rahmat Allah, ke atasmu dan ke atas keluargamu dan ke atas para sahabatmu dan banyak sahabatnya yang dan ke atas para sahabatnya banyak-banyak, seperti mana yang disukai dan redai oleh Tuhan kami ataupun Tuhan kita. Ini nak kata apa? Nak kata doa pun ya, nak kata monolog pun ya, nak kata persaksian pun ya. Jadi selepas itu
jalanlah, ya. Janganlah duduk berasak-rasak di depan kuburan Nabi SAW tu tadi. Cuba bayangkan kalau Nabi masih hidup secara zahirnya, secara fizikal, dia melihat kita berasak-rasak seperti itu, tidakkah kita rasa malu, ya? Tidakkah kita rasa macam dia pun serabut tengok kan, apa punya umat macam ni kan. Tapi itulah, kita mengambil tabarruk tidak kena tempatnya, ya. Tapi bila kita hurai macam ni sikit, orang dah kata kita anti tabarruk pula. Sebenarnya bukan begitu maksudnya, ya. Tabarruk dia kena tempat. Seperti contoh, bawa mari replika tapak kaki Rasulullah SAW, ya, nama jadi replika kan? Nama lagi replika. Beli handphone, apa ni, betul ke iPhone ni? Replika. Orang pun faham lah kan, replika tu maknanya tiruan kan. Jadi dengan benda tiruan tu pun nak bertabarruk sampai gosok-gosok, cium-cium lagi. Munasabah ke benda tu? Lepas tu mulalah dihuraikan, ya. Kita menghormati replika pun bukan replika sembarangan, replika tapak kaki dia. Apa salahnya? Apa salahnya ni? Ini masalah. Inilah masalah sebenarnya kan. Kalaulah betul-betul didatangkan kepada kita, ya, sehelai kain, kononnya serban Rasulullah SAW, dan ternyata bukti betul, dan kain tu pula memang dah nak pegang pun dah jadi macam nak hancur kan, ya silakan bertabaruk dengan kain itu. Kalau betul ini kan pula replika. Jadi sebab itu bertabaruk dia kena tempat, bukan tak boleh bertabaruk. Tak ada ulama dalam dunia ni yang tak terima tabaruk, sebab benda tu sahih, ya. Benda tu sahih dalam kalangan sahabat. Yang Khalid ibn Walid nampak direct masa dalam Hudaibiyah tu kan, ludah Muhammad itu tak sempat jatuh ke tanah, ya. Para sahabat sambut lalu menyapu ke seluruh badan. Jadi itu bukti dalil yang sahih mengatakan bahawa tabaruk tu betul ada. Jadi soalnya sekarang ni, kita hendak supaya tabaruk kena pada tempatnya, bukan tabaruk sebarangan. Tabaruk dengan replika, apa ke benda lagu tu kan. Biar faham maksud tu. Dan berhentilah, ya. Kita ni dah masuk tahun 2023 ni, ya. Berhentilah orang kata apa, mengecop, tuduh menuduh ni, ya. Tak sudah, tak selesai, kan. Umur Kaabah dan juga ibadah haji, berapa umur dia? Umur dia 2000 sebelum Masihi. Itu tarikh dibinanya Kaabah oleh Ibrahim dan juga Ismail alaihissalam, dan difardukan haji dan umrah pada tahun 2000 sebelum Masihi. Okey. Jadi sekarang sudah 4023 tahun. Itu umur Kaabah tadi tu. Tapi macam tu jugalah umat Islam, tak habis-habis bergaduh sama sendiri, dengan musuh tak berani pula kan. Dengan musuh tak berani pula, dengan Israel ke apa ke menikus pula, dengan sesama sendiri bukan main lagi hebat, ya dah. Jadi gini je, kalau jenis yang gedebel-gedebel berani-berani ni, kita hantar gitu Palestin. Berani ke tidak kan, tu dia. Biar duduk kat situ boleh 5 bulan 6 bulan baru tahu kan. Gitu. Baik. Kemudian masih lagi dalam tata cara menziarah kubur Nabi SAW ini, berhadaplah ke arah kiblat dan beralih sedikit ke arah kanan, hingga anda berada di antara kubur dan tiang-tiang di permulaan kubur. Tadahkanlah tangan dan pohonlah doa dengan betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan menadah tangan kepada arah kubur, arah kiblat menadah tangan. Jadi sudah ziarah, maka pergi ke sikit ke depan, dia kata pusing kanan. Kalau pusing kanan tu maknanya apa? Makna menghadap ke arah kiblat lah, kiblatnya. Dan jangan anda wahamkan ada sesuatu yang kurang sopan terhadap Rasulullah SAW pada waktu itu. Makna waham ni buat tindakan yang tak sepatutnya lah, ya. Tindakan yang di luar normal lah maksudnya, ya. Ada sesuatu yang kurang sopan terhadap Rasulullah SAW pada waktu itu. Di waktu berdoa hendaklah menghadapi kubur, dan doa hendaklah dikhitabkan, ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi doa tu maksudnya khitab kepada Allah. Menghadap ke kubur tu sepatutnya tidaklah menghadap tubuh kita ke kubur. Begitu maksudnya, ya. Dia sebenarnya saya boleh bayang dia teks asal dia macam mana. Bila dia terjemah macam ni, dia jadi lari sebenarnya, ya. Cara paling baik menghadap kepada Allah untuk berdoa ialah dengan menghadap kiblat. Kan ayat tu betul. Ayat tadi tu keliru sebenarnya. Jangan pedulikan orang-orang yang melakukan caranya berlainan daripada cara ini, daripada kalangan orang jahil dan bid'ah. Jadi jangan menadah tangan ke arah kubur, begitu. Tadahlah tangan ke arah kiblat. Jadi bila ziarah kubur,
padatlah ke kanan. Ya, kalau orang perempuan pun dia buka raudhah tadi tu kepada penghujungnya, kepada pagar tu kan, pagar kubur kan. Maka bila nak berdoa, pusing tubuh sikit ke arah kiblat. Itu cara dia. Mulakanlah doa anda selepas ziarah tu dengan begini: Allahumma innaka qulta wa qawlukal haqq walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullahu tawwaban rahima wa qad ataitaka mustaghfiran. Ada ta tertinggal, sebelum ghain tu ada ta, ya, mustaghfiran, gitu, min zunubi, mustashghiman, ya, mustashghaman rasuluka ilaika, fas'aluka ya rabba an tujiba lil maghfirati, tujiba li al maghfirata, ya, kama aujabtaha liman atahu fi hayatihi. Itu bacaan tak ada baris tu. Ustaz baca pun kalau kami Itulah. Tak apa, tak ada masalah. Nanti saya tolong masukkan baris. Dia saya tegak-tegak tu sebab nak padan dengan nahu lah. Nahu kan. Tu dia, ya. Macam contohnya kalau baca gitu. Saya ingat arwah dua pupu saya dulu, perempuan. Arwah dua pupu saya ni dia meninggal sakit buah pinggang. 11 tahun dia sakit buah pinggang. Masa belajar dulu saya satu batch lah dengan dia dekat Kuza dulu. Dia baca punya laju. Ustaz suruh baca tu, Ustaz suruh baca dia tak berhenti. Dia jenis tamak sikit. Dia memang orang kata apa? Perempuan tapi jangan. Habis dia baca tu, Ustaz kata habis dah. Kereta api tak ada signal, dia kata. Cek, Ustaz sampai kata ke dia kereta api tak ada signal. Kita gelak dekat, tapi dia berani, Masya Allah, ya. Sampai ke akhir hayat dia pun dia memang aktif. Memang aktif walaupun dia menderita sakit buah pinggang 11 tahun lebih. Anak 8 bayangkan, ya. Dia last anak bongsu dia tu, lepas tu sakit buah pinggang, baru datang buah pinggang, 8 anak. Tapi aktif arwah ni, ya. Saya teringat ke dia bila baca nahu ni, kita baca berhati-hati, ikut nahu duk fikir, dia baca tak ada baris. Memang kalau ada baris semua orang boleh baca kan. Bila tak ada baris itulah pengajian Islamnya sebenarnya. Pengajian Islam, dia tak kira, dia kata nak ikut kira baris tak terbaca lah kita, dia kata tak boleh kira gitu. Dia orang pelik macam mana saya second cousin kan, third cousin, mak sama mak, second cousin, tapi dia ada raja arwah ni. Saya tak ada raja kan, dah bapak dia. Jadi mak dia dengan mak saya second cousin, jadi bapak dia raja, bapak saya tidak raja. Tu bila kata third cousin dia pun orang kata macam mana ni raja ni tak kan. Biasalah kata. Ya, bila kita sebut ni dah sampai pahala dia dalam kubur kan. Saya terkenang, ya. Saudara-saudara yang macam tu saya terkenang, sebab tu saya memang sensitif sikit, ya. Jadi bila kita sebut tu sampai pahala dalam kubur. Sebab puji manusia ni satu doa sebenarnya, ya. Apalagi selepas dia tak ada, ya. Selepas dia tak ada, insya-Allah untuk kebaikan dia. Dan anak-anak dia pun menjadi, seorang ke Maroko, 2-3 orang ke Azhar, menjadi-jadi. Itu dia. Okey. Ya, alhamdulillah. Kemudian banyakkanlah permohonan mengenai perkara-perkara agama di samping dunia anda sesuka hati anda, juga kepada saudara-saudara anda dan sekalian muslimin. Bila kita berdoa ni banyaknya nak murah rezeki dan sebagainya kan, untuk peribadi. Kita tak pernah terfikir pun untuk negara, untuk masyarakat, untuk umat, untuk seluruhlah Palestin dan sebagainya. Jadi perbanyakkan dia kata. Dan selanjutnya, wahai saudara, janganlah lupa memperuntukkan sebahagian daripada doa anda untuk pengarang ini, ya. Dan tidak ketinggalan penterjemahan buku ini jugalah. Jadi ditambah situ, penterjemah bertambah. Katakanlah, wahai Allah, apabila engkau kumpulkan mereka yang bahagia yang dahulu dan yang kemudiannya pada hari yang tidak syak lagi datangnya itu, maka labuhkanlah tirai keampunan ke atas hamba-hambamu yang berdosa
Muhammad Said Mulla Ramadan dan Muhammad Yusuf Ismail, penterjemah buku ni, ya. Masukkanlah mereka dengan limpah kurniamu ke dalam hamba-hambamu yang diampunkan, benarkan mereka meminum minuman ketenangan dari kolam Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari pertemuan baginda dengan para sahabat kenalan baginda. Janganlah mereka berdua dimasukkan ke dalam golongan yang mereka diusir. Satu janji akan ditanyakan kepada anda, wahai saudara muslim, di mana sahaja anda berada, iaitu hendaklah anda berdoa untuk kebaikan kepada saudara-saudara dan penterjemah ketika habis anda baca buku ini, ya. Mana apa tugas kita? Baligh, tabligh, menyampaikan, ya. Dan doa itu juga sebagai salah satu daripada cara tabligh sebenarnya, ya. Kerana kalau anda tahu, kami memerlukan doa yang ikhlas dan saudara-saudara kami yang gaib yang tidak dikenali. Saya, yakni pengarang, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas taufiknya hingga selesaikan menyudahkan buku ini. Saya tunduk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan kepada saya kemahuan dan keupayaan berpegang dengan sunnah kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan supaya dipenuhkan hati saya kasih kepada baginda, dan supaya dihasyarkan saya. Dihasyar tu makna apa? Dikumpulkan. Surah Al-Hasyri. Ya. Surah Al-Hasyri, surah yang dikumpulkan. Bila di akhirat nanti semua manusia itu akan dihasyarkan di padang mahsyar. Kalimah mahsyar itu pun diambil daripada perkataan hasyar. Mana mahsyar, tempat perkumpulan, ya. Di bawah benderanya. Saya mengharapkan sepenuhnya supaya saya pun begitu juga diberikan kepada sekalian saudara-saudara muslimin, dan saya pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya melimpahkan ampun kepada saya sekiranya berlaku sebarang kesilapan dalam mengarang buku ini. Wallahu alam. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang dan juga kepada penterjemah buku ini. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Masa ada lagi 8 minit. Cuba buka ayat terakhir surah Al-Fath, ya. Surah 48, ayat terakhir surah Al-Fath. Okey. Ayat 29, ya. Surah muka surat 5 atau 15. Muka surat 5 atau 15. Ya, surah Al-Fath. Okey. Ya. Ayat 29 surah Al-Fath, muka surat 515. Okey. Dalam Al-Quranul Karim ada 4 kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama Muhammad. Iaitu pertama surah Ali Imran ayat 144, ya. Surah Ali Imran ayat 144. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 40. Surah Al-Ahzab ayat 40. Kemudian surah Muhammad ayat 2. Surah Muhammad ayat 2. Dan akhir sekali surah Al-Fath ayat 29. Okey, buat homework sikit. Buat homework sikit, dan pada pagi ni kita tadabbur sikitlah berkenaan dengan surah Al-Fath. Saja saya ambil ayat ni. Okey. Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah Rasulullah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang kafir, yakni yang memusuhi Islam. Jadi yang dimaksudkan dengan kafir di sini ialah yang berperang dengan Islam, bukannya kafir zimmi, ya.
Okey. Baik. Jadi bukan kafir zimmi, kafir harbilah. Ya. Dan sebaiknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri umat Islam. Engkau melihat mereka tetap beribadat, rukuk dan sujud dengan mengharapkan limpah kurnia, yakni pahala daripada Tuhan mereka, serta mengharapkan keredaannya, tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang soleh terdapat di muka mereka daripada kesan sujud dan ibadat mereka yang ikhlas. Demikianlah sifat mereka yang tersebut dalam kitab Taurat, dan sifat mereka dalam kitab Injil pula ialah bahawa mereka diibaratkan sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya, lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya sehingga ia menjadi kuat, lalu ia tegap berdiri di atas pangkal, yakni batangnya, dengan keadaan yang mengkagumkan orang-orang yang menanamnya. Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya kembang biak serta kuat gagah sedemikian itu kerana ia hendak menjadikan orang-orang kafir, yakni kafir harbi itu, merana dengan perasaan marah dan hasad dengki dengan kembang biaknya umat Islam itu. Dan selain itu, Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh daripada mereka keampunan dan pahala yang besar. Ya. Jadi kenapa Nabi Muhammad SAW disebut 4 kali dalam Quran? Ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memanggil nabinya, kekasihnya ini, dengan ya Muhammad dalam ayat-ayat dia. Sebaliknya, dia memanggil dengan ya Rasulullah, ya Rasulullah, dengan pangkatnya. Berbeza dengan nabi-nabi lain, Allah Ta'ala memanggilnya direct nama. Ya, direct nama. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, contoh direct nama yang Allah panggil, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, benarlah mimpi kamu itu. Jadi manakala untuk Nabi Muhammad SAW tidak pernah Allah Ta'ala memanggil ya Muhammad. Jadi 4 nama Muhammad yang disebut dalam Quran ini bukan seruan Allah, tapi cerita Allah tentang Nabi dia. Itu yang saya nak puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan buat homework pada hari ini, ya. Perincikan apakah sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan penceritaan Allah sendiri. Kan? Sebab dia ini ganti nama pihak ketiga bila sebut Muhammad ini. Seperti kita kata, dia tu seorang yang baik. Dia tu berada di mana? Tidak berada di tempat kita. Jadi kita berkomunikasi dua hala, kita bercakap tentang dia. Kan? Jadi Allah Ta'ala menyebut nama Muhammad di sini sebagai ganti nama pihak ketiga. Ya, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Tapi Allah tak panggil ya Muhammad, tapi Allah panggil ya Rasul. Kan? Bahkan misal contohnya innaka, kata kamu di situ, Allah tak sebut nama Muhammad itu kamu di situ. Ini baru saya sedar bila saya baca beberapa tafsir, rupa-rupanya betapa Allah Subhanahu Wa Taala menghormati Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini sehingga dia tidak menyeru ya Muhammad. Jadi menariknya bila Allah bercerita tentang Muhammad, sepertinya Muhammad tidak berada di situ. Allah direct dengan kita. Kan? Gitu kaedahnya, ya. Carilah 4 ayat yang saya berikan ini, buat sedikit homework, sedikit tadabbur ringkas insya-Allah, ya. Ini salah satu daripada strategi pengajian sirah berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam, ya. Tamatlah kitab. Dah berapa kitab kita? 2 kitab dah di Masjid Al-Falah ini, kan. Ya. Dah 3 jilid. Kitab 1 je. Kan? Jilid ni kalau asal kitab ni memang 1 je. Bila terjemah ni dia kongsi 3 orang. Sebenarnya dikongsi 3 orang, dia terjemah, dia jadikan 3 jilid, kan. Jadi 2 kitab lah, Ar-Rahiqul Makhtum tu dengan Fiqhus Sirah, ya. InsyaAllah. Jadi kita akan sambung dengan akhlak lah, insyaAllah, ya. Baik, ada permohonan daripada ibu kepada Muhammad Hazim, ya, yang telah patah tulang bahu kanan kerana kemalangan pada 4 Januari baru ini. Semoga dia mengambil iktibar atas kemalangan itu, ya. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah kepada hati Muhammad Hazim ini, semoga diberikan kekuatan dan juga kesembuhan kepada tubuhnya, ya. InsyaAllah.
Salah satu daripada kaedah ruqyahnya ialah kita membaca di tapak tangan Fatihah, lalu sapu ke tubuh pesakit tadi tu. Tu kalau pesakit tu depan tubuh kita lah. Kalau tidak, kita sedekahkan kepada hatinya dan juga kepada tubuh badannya supaya diberi kekuatan. Sepertinya kita meruqyah. Ruqyah ni terjemahan bahasa Melayu jampi, tu tak seronok sebut tu. Sebut ruqyah lah ya. Jangan sebut ruqyah. Ruqyah tu nama orang pula. Okey, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fidyahkan kepada Muhammad Hazim dan kita doakan kesembuhannya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama shifaan la yughadiru saqama shifaan ajila la yughadiru saqama. Allahumma shfi Muhammad Hazim akhina. Allahumma shfi Muhammad Hazim akhina. Allahumma shfi Muhammad Hazim akhina shifaan ajilan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.